Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Pernah Sidi Jailani ditanya tentang kata-kata setengah ulama. Kami belajar ilmu bukan kerana Allah, namun dia tiada rela melainkan kerana Allah. Dia menjawab, bicara yang semacam ini dianggap binasa pada kacamata para wali Allah. Kerana belajar bukan kerana Allah adalah syirik. Tetapi boleh dimaksudkan dengan makna yang lain, iaitu dia belajar itu kerana tujuan akhirat, dan ini pun masih dianggap suatu kekurangan. Maka mereka terus mengamalkan apa yang dipelajari itu sehingga ilmunya itu membawa dekatnya kepada Allah Ta'ala. Mereka pun ambil yang zahir dari yang batin, yang cabang dari yang asal. Mereka duduk di hidangan orang-orang awam dan dikhususkan pula dengan makanan limpahan kurnia. Kerana itu mereka terus makan 2 kali tambah dalam sekali makan. Mereka mengongsikan diri dengan orang-orang awam pada apa yang diberikan kepada mereka. Benar, jika Allah mahukan engkau untuk sesuatu perkara, nanti disiapkan engkau kerananya. Siapa yang kenal diriku pada mula-mula dahulu, lalu dia menjauhkan diri daripadaku, maka dia pada hakikatnya adalah berdosa. Memang bila salah seorang melihat ada pada seseorang hal-hal mengenai keramat yang luar biasa, dia berkata kepadanya, aku lihat padamu begini dan begini. Hulurkan tanganmu. Allah menjadi saksi bahawa dia tidak menceritakannya sampai dia mati. Ada lagi seorang miskin beramal beberapa lama kerana Allah Ta'ala, sehingga lahir di tangannya suatu rahsia daripada Allah Ta'ala di waktu malam. Lalu dia pun menceritakannya di siang harinya. Demi Allah, tiada berapa lama bahawa hal itu dirampas semula oleh Allah Ta'ala. Memang orangnya satu, sedang ilmu dan keramat itu juga satu. Dan tuannya memang disuruh menyembunyikannya, sehinggalah datang qada dan qadar yang melahirkannya dengan menjaga hatinya dan rahsianya dengan Allah Ta'ala. Kemudian jika muncul cinta dunia dan keindahannya dalam hatimu, hendaklah engkau segera melarikan diri daripadanya. Maka tiada syak lagi dia akan mengejarmu. Dia ditanya pula, memutuskan kebiasaan menyusu itu memang sukar? Jawabnya, kepadamu barangkali. Sebab memutuskan penyusuan itu tidak sukar melainkan kepada anak-anak kecil sahaja, yang tiada kenal melainkan ibunya sahaja. Adapun siapa yang berakal dan mengenali makan dan minum, maka dia boleh berzuhud kepadanya. Susu yang dikeluarkan disebabkan menetek ibu itu memang mengketagihkan. Demi Allah, segerakanlah menjauhkan diri serta tujukan dia ke pintu Allah. Moga-moga siapa tahu bahawa engkau tergolong salah seorang dari wali Allah dan orang kesuciannya. Dia, yakni Allah, menahan kewalian itu kepadamu, supaya segera hatimu menjadi kosong dari dunia dan mengundurkan diri dari menyembuknya, dan kekal penyesalanmu dari terlupuknya, dan supaya engkau menggantikan cintamu kepada duniamu itu ke tempat cintamu kepada rajamu, sehingga bila penuh hatimu dengan kecintaan Tuhanmu dan kemesraan dengannya, terputus semua jentera-jenteranya,
Dikirimkan kepadamu seorang pembantu yang membawa untukmu sebuah perisai dan beberapa pengawal serta pengiring yang bersih dari segala macam racun. Membawa lisan pencinta dan berkata, bahagianmu di tempat si fulan, dan si fulan itu puteri si fulan. Bahagianmu itu setiap detik semakin bertambah. Bergembiralah duhai penduduk Iraq, wahai ahli kerajaan dunia dan raja-rajanya dengan pakaian-pakaiannya dan wilayahnya. Aku pun punya pakaian yang tersangkut dalam rumah, yang mana satu aku mahu aku pakai. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, nasihat dan kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan segala analogi, dengan segala tamsilan, contoh, untuk kita melihat dan mengkajinya dan memahaminya. Kerana Syekh Abdul Qadir terkenal bila dia bercakap satu perkara, diberikan satu tamsilan, dibawakan contoh, diberikan perumpamaan, diibaratkan antara hamba dengan raja, diibaratkan antara kita dengan makanan, ditambil, ditamsilkan antara kita dengan manusia dan lain-lain. Kerana itu kadang-kadang kita melihat nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani umum, tiba-tiba dibawa satu contoh yang kita mungkin akan terlepas pandang dalam memahaminya. Kerana setiap ulama bercakap berdasarkan zamannya dan bercakap berdasarkan contoh yang ada pada zaman mereka. Ada percakapan mereka bersifat umum yang boleh diambil oleh mana-mana zaman. Ada percakapan mereka bersifat khusus yang tidak boleh diambil melainkan zaman itu sahaja. Maka ini bicara semua ulama. Kerana para ulama, kaedah umum mereka bercakap tentang hal-hal yang boleh dipahami oleh semua manusia. Tetapi kaedah khusus kadang-kadang dia bercakap untuk orang tertentu dan keadaan tertentu. Maka ta'bir dan ibarat ini perlu kita fahami. Kembali pada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Waktu Syekh Abdul Qadir diminta huraikan satu perkataan. Kata ini dinisbahkan kepada beberapa orang ulama. Antaranya Sabi' Al-Bunani rahmatullahi alaih. Kami belajar ilmu ni bukan kerana Allah, namun tiada rela melainkan kerana Allah. Baik setiap ilmu dan setiap tutur kata difahami oleh orang yang menuturnya. Namun orang lain berhak juga untuk menganalisisnya kerana bimbang salah faham orang-orang awam. Maksud kata Sabi' Al-Bunani dan lain-lain ulama, bahawa asalnya kita datang menuntut ilmu dalam keadaan kita tak punya niat. Ialah ikut ayah, ikut mak. Ini kita lihat realiti. Kadang ikut kawan. Tiba-tiba ada kebaikan ilmu, lalu datang keikhlasan. Dan mungkin juga asal kita menuntut ilmu kerana sesuatu yang lain. Anak-anak kita belajar kat universiti, college, belajar nak CJ, belajar kerana sistem dia macam tu. Tapi lama-kelamaan dikurniakan ikhlas. Maksud kata-kata ulama itu ialah ramai orang yang asalnya buat sesuatu perkara agama, perkara yang baik, dia tak ada niat. Tuan-tuan, waktu kita kecil kita puasa ada niat tak? Dia adalah niat saja ke puasa esok hari. Tujuan kita puasa. Dan barangkali tujuan kita puasa, tengok mak kita puasa sebab kita nak makan makanan banyak. Aku tujuan kita puasa sebab nak raya. Sebab mak kita cakap, tak puasa tak ada raya. Kau tak ada raya, maknanya tak boleh pakai baju raya seluar raya. Dan maknanya ialah tak boleh duit raya. Jadi, dia mungkin terasing, maka dia pun puasa. Namun, setiap perkara baik dalam agama, dia memberi kesan yang baik pada kita. Walaupun asalnya tak ada niat, jadi ada niat. Walau asalnya niat yang tak berapa telus, akhirnya telus niatnya. Maka ini dia sebut keberkatan. Baik, ini huraian kita terhadap kata-kata Sabi' Al-Bunani. Namun, Syekh Abdul Qadir dia nak sebut tafsiran perkataan ini untuk mengelakkan salah faham masyarakat.
Kerana masyarakat kadang-kadang mengambil kata-kata ulama yang umum pada kondisinya yang khusus. Walhal dalam keadaan dia boleh buat, contohlah. Tuan-tuan kita dah tahu bila belajar ni kena ikhlas. Kalau orang tak apa, Ustaz saya tak ikhlas lagi, saya belajar dulu. Lama-lama ikhlas tu datanglah. Walau orang tu boleh ikhlaskan. Kenapa nak tunggu datang ikhlas? Kamu boleh ikhlaskan. Umpama orang bercakap, saya buat maksiat dulu Ustaz, nanti kita taubat. Sebab ramai ulama, dia dulu ceritanya maksiat, perompak, menyamung. Lepas tu jadi ulama besar. Saya pun nak ikut contoh ulama ni. Nak menyamung dulu, merompak dulu. Nanti saya iktikaf dalam penjara. Khatam Quran. Jadi keluar jadi wali. Dan ini perkataan yang bahaya. Kerana ada orang yang dia uji dengan maksiat. Tapi bukan tujuan dia nak buat maksiat. Dan lepas tu nak jadi baik. Kerana siapa pun buat maksiat. Dan lepas tu nak jadi baik, dia tak boleh jadi baik. Sebab tu bila adik-beradik Yusuf, mereka berpakat untuk membunuh Yusuf. Kemudian mereka kata, lepas tu kita jadi baik. Kita bunuh dulu Yusuf ni. Dan abang dia kata, jangan bunuhlah, kita buang dalam perigi je. Yang takitu ba'dus sayyarah. Biar orang lain ambil. Biar dia jauh daripada ayah, sudahlah, tak payah bunuh. Adik-beradik lain kita bunuh je ni. Sebab ayah kita duk fokus ke Yusuf je, tak fokus kat kita. Kan dalam kisah Nabi Yusuf ada pengajaran. Ayah, walau istimewa macam mana pun anak-anak dia, jangan beri fokus yang khusus pada dia. Ia menggunakan dengki anak-anak. Walau Nabi Yaakob, waktu dia beri fokus khusus pada Yusuf, layak kerana Yusuf tu Nabi, pun tak boleh. Kerana Yaakob dalam makam posisi seorang ayah. Dan Yusuf dan adik-beradiknya dalam posisi adik-beradik. Supaya kita ayah belajar sesuatu. Anak-anak kita, ada yang kita nampak macam istimewa sikit. Anak-anak kita ada yang kita nampak macam mengangkat nama kita. Anak-anak kita ada yang kita rasa macam tak berapa guna sikit. Namun namanya anak, pandangan kita biar sama. Biar hati berbeza, tapi muamalah sama. Sampai anak-anak kita tak dapat menghidu siapa yang dia sayang. Ini kebijaksanaan ayah, ibu, kena berhati betul-betul. Biar tak nampak, kita sayang siapa pun, tak nampak. Sebab muamalah kita sama. Abang Long kita bagi duit raya 100. Abang Ngah pun terbagi 100. Yang ni bagi sampul. Gini ni pun sama. Dia tak nampak. Walau hati kita cenderung pada Abang Long, bagi anak sulung misalnya. Atau cenderung pada adik su kita. Atau cenderung pada anak perempuan. Namun dari sudut muamalah biar nampak sama. Kita beri ke kakak dia hadiah, abang, adik, semua hadiah. Berlaku adil pada anak. Walau saya katakan, anak ni istimewa sikit Ustaz. Dia Quran apa 30 juzuk. Dia pun imam terawih. Dia ceramah. Jadi saya sayang lebih sikit. Ini kalau balik kampung, saya masak semua Ustaz. Asam pedas. Masak asam tempoyak. Yang asam-asam tu masak belaka. Bila anak ni balik. Tapi kalau anak yang seorang lagi balik, tak ada asam Ustaz, masam je ada. Kau belilah sendiri. Tak ada nak masak. Maka si adik ni perasan. Abang kalau balik, semua special mak masak. Mak masuk hutang cari buluh nak buat lemak. Kalau abang balik. Kalau saya balik, mak kata beli sendiri kau balik. Mak malah masak. Lengah tangan. Lalu adik, anak-anak tengok. Mak ini, dia tak akan mendapat ketaatan sama anak-anak. Sebab itu kata Nabi SAW, ya'dilu baina auladikum. Berlaku adil pada anak-anak kamu. Satu anak pertama kita peluk, kedua pun kita peluk. 3 pun kita peluk. Atau yang kecil pun kita peluk. Kadang-kadang yang abang besar ni, aku dia tak peluk. Rasa. Peluk dia. Dia nampak bahawa kita peluk semua anak kita. Kita tak beza-bezakan yang ni peluk, yang ni tak peluk. Yang ni salam tasyenggu je. Yang ni peluk kemas keming. Yang ni berbicara dengan begitu mesra. Itu pengajaran daripada kisah Nabi Allah Yusuf AS dan Nabi Allah Yaakob. Baik, kembali pada cerita kita yang nak jadi baik kemudian. Anak-anaknya kata, kita bunuh dulu Yusuf, kemudian kita jadi baik. Mereka tak jadi baik. Mereka kekal dengan perangai mereka, dengki. Lepas dengki ke Yusuf, dengki ke Bunyamin pula.
Tak habis. Jadi, kembali pada niat yang kita bicarakan. Secara makna sebenar yang kata-kata Sabit Al-Bunani, kami belajar sesuatu tak ada niat, kemudian kami dapat niat. Kami asal tak ikhlas, kemudian ikhlas. Kata-kata itu sesuai dengan Sabit Al-Bunani. Namun Syekh Abdul Qadir, dia nak bahaskan perkataan ini salah. Bimbang kefahaman awam yang salah. Yang saya sebut tadilah. Ada orang kata, apa Ustaz, kita tak buat ikhlas dulu. Nanti ikhlas lah tu. Bimbang salah. Kalau awak boleh ikhlas sekarang, kenapa tak ikhlas? Sebagaimana analogi saya sebut, ada orang, dia tengok latar belakang ada orang jahat, kemudian jadi baik, kemudian jadi wali. Saya pun macam tu lah, jadi jahat dulu, nanti wali lah. Kita katakan salah. Kalau kita tak tahu siapa yang Allah beri rahmat. Yang kadang kita sekarang berusaha untuk kita buat yang terbaik dalam hal agama. Jadi, bila kita belajar dari awal lagi, biar kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kita ikhlas belajar, maka Allah akan beri kepada kita ilmu yang cukup. Tuan-tuan, bukan kita nak ilmu melangit, menggunung. Kita nak ilmu yang cukup untuk hidup kita ni. Itu yang penting. Sebab tu kata Ibrahim An-Nakhai, siapa yang belajar agama ni, ikhlas pada Allah, atahullahu minhu ma yakfi. Allah beri kepadanya ilmu apa yang akan cukup pada dia. Tuan-tuan, kita isunya bukan banyak, tapi cukup. Tuan-tuan bak duit, nak banyak ke nak cukup? Yang cukup. Cukuplah bayar tu, bayar ni, makan tu, makan ni, cukup. Kita nak apa tak sesak kita ada duit. Cukup tu yang jadikan kita kaya. Makanan. Bukan kita nak makan 3-40 jenis lauk, tapi yang cukup lah, cukup. Ada ikan sikit sama belacan sikit. Ada yang panggang sikit, telur sikit. Ada rojak buah sikit, macam banyak juga tu. Tapi sikit-sikit. Tapi cukup. Kita makan sekali round, satu meal, satu wajibah, cukup. Dah, kita pun salat maghrib. Kita pun terawih. Yang kita duk buffet kat hotel, banyak. Kita ambil apa? Sekadar cukup. Kita tak makan semua yang kat hotel tu. Ambil sikit, ambil kambing sikit, ikan sikit. Ambil teh tarik sikit. Ambil ID talk sikit, dah ambil. Lepas tu dah keluar. Baik, ilmu ni tuan-tuan. Kita kalau dituntut belajar ilmu banyak, tak sempat usia kita. Ilmu Allah ni luas. Luas. Tuan-tuan ingat bila dah habis PhD tu dah habis ke ilmu? Tak habis. Siapa kata yang ada profesor, doktor tu ilmu dia dah habis, dah banyak? Tak habis. Banyak lagi tak ada. Apatah lagi manusia ni tuan-tuan, Allah uji dengan sifat lupa pula. Lupa. Semua orang ada lupa sendiri. Kita belajar. Ulama' ni walau dia banyak kuat ingatan pun, misalnya, dia pun ada lupa. Jadi, isu ilmu ni tuan-tuan, bukan kita nak belajar banyak. Sehingga kita dapat semua, tak tertanggung bekas yang kita ada ni. Beban. Tapi kita minta Allah Ta'ala hadirkan ilmu yang kita perlu. Yang dengan ilmu yang kita perlu tadilah kita dapat redha Allah, keampunan Allah, syurga Allah. Ilmu yang kita perlu. Waktu kita berdoa pada Allah, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Ilmu mana? Ilmu yang cukup. Kata ulama, ilmu yang sebenar yang pertama, dia akan menambahkan ketakutanmu pada Allah. Yang kedua, memperlihatkan keaiban kamu. Yang ketiga, menjadikan kamu makin zuhud dengan dunia. Yang keempat, menjadikan kamu cinta pada akhirat. Dan yang kelima, menjadikan kamu cinta dengan pertemuan dengan Allah. Tuan-tuan perhatikan 5 perkara ni ada pada kita tak waktu kita menuntut ilmu. Apakah bertambah takut kita pada Allah? Kalau bertambah takut, itulah dia ilmu. Ilmu itu apa yang menambahkan ketakutanmu pada Allah. Sebab itu bila Allah memuji ulama, Allah puji dengan sifatnya takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya orang yang benar-benar takutkan Allah itu ulama. Berarti ilmu dengan takut itu dia berkait. Jadi kalau kita belajar hari ini, tak ada rasa takut, maka kembali kepada tujuan kita belajar, niat kita. Kerana Allah atau tidak.
Sebab ilmu ni kalau kita belajar kerana Allah, maka datang rasa takut. Tapi kalau kita belajar bukan kerana Allah, kerana ikut-ikut, isi masa lapang, sebab tak ada kerja lain, Zak, nak buat apa, belajar je lah. Dek, kerana itu kita tak dapat rasa takut. Lepas tu lama kita belajar, panjang kita belajar, takutnya masih berada pada tahap yang minimum. Takutnya masih cetek. Tuan-tuan, biar setiap ilmu kita rasa takut pada Allah. Kita belajar tentang neraka untuk kita takut. Bukan kita nak tahu sifat neraka tu macam mana. Neraka makan apa dia, itu apa dia. Yang penting takutnya. Kita belajar tentang kiamat. Bukan kita menghafal segala kronologi peristiwa kiamat. Daripada dibangkitkan, dimahsyarkan, di itu, di ini. Tak, yang penting takut tu. Bukan perjalanan cerita. Rasa takut. Sebab itu bila sebut je akhirat, kita datang takut. Bila sebut je mati, kita datang takut. Bila sebut je neraka, datang takut. Bila disebut sahaja tentang hal-hal berkait dengan kemurkaan Allah, kita takut. Tentang akhirat kelak. Pada hari di mana manusia dihimpunkan. Dan demikian juga pada Nabi dan Rasul. Apa yang berlaku pada Nabi dan Rasul, semua mereka tunduk takut. Tentang ini orang paling kenal Allah, paling banyak amalan, yang paling istimewa, yang paling special. Tapi hari itu kesemua para Nabi tunduk kepala. Takut. Tak ada pemberangan kat kepala sebab saya ni VIP Allah. Tak. Mereka tahu apa makna takut. Dan mereka tundukkan kepala. Jadi kita ni tuan-tuan, siapa sangat untuk tak rasa takut? Dan ilmu yang sebenar, dia akan bukakan keaiban kita. Tapi malanglah kalau tuan-tuan belajar, nampak aib orang lain. Kita belajar, kita nampak aib orang lain. Kita tak nampak aib kita. Setiap kali benar dan bermanfaat ilmu tadi, setiap kali itulah kita nampak aib kita. Aib kita bercakap. Keaiban cara berfikir. Keaiban cara bertindak. Keaiban kita dalam menguruskan harta. Keaiban kita dalam berkawan, sahabat, muamalah. Keaiban kita dalam hubungan dengan mak ayah. Keaiban kita dengan jiran tetangga. Keaiban kita dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Hubungan kita dengan masjid. Hubungan kita dengan guru. Keaiban kita, hubungan kita dengan orang kita benci. Kita nampak banyaknya saya salah. Keaiban kita dalam muamalah dengan anak-anak. Setiap kali belajar, ya Allah, salahlah saya muamalah dengan anak-anak. Setiap kali belajar, silap saya tak beri hak jiran saya. Setiap kali belajar, Allah, saya selama ni berniaga salah rupanya, ingat betul. Saya selama ni kerja tu rupanya syubhah. Ingat kerja saya rezeki halal. Setiap kali kita belajar, dia melondehkan keaiban kita untuk kita baiki. Sebab itu orang yang bila Allah nak beri hidayah, Allah tunjukkan aib dia dulu, bukan aib orang. Tapi aneh kita ni tuan-tuan. Kita lebih cenderung bicarakan aib orang, kembangkan aib orang. Sebab itu kita suka hal rumah tangga orang. Kita cerita baca kisah-kisah orang sebab kita nak tahu aib dia kat mana. Habis kisah kita. Kisah kita bagaimana? Kita mulakan kisah hidup kita. Daripada kita, Allah beri akal. Allah beri ilmu. Start kita sekolah rendah. Naik menengah sampai kita grade. Kita kerja. Lihat keaiban banyak kita buat. Melalaikan solat. Kita melalaikan perintah Allah. Kita terlibat dalam banyak maksiat. Kalau tidak kerana rahmat Allah, mati kita dalam maksiat. Macam ni menyebabkan kita bersyukur dan kita mula sibuk. Lepas tu orang duduk belajar ni, kalau benar-benar nak tengok aib dia, Allah tunjuk. Tapi kalau tak, dia bukan sekadar tak nampak aib dia. Dia nampak aib tok guru dia, aib kawan dia. Ada orang belajar, yang dia nampak aib gurunya, bukan aib dia. Itu lagi tu. Matanya mata lalat. Mata yang rosak. Dia punya rabung dia lain macam. Belajar lama-lama, nampak aib tok guru. Rupanya tok guru bukan pandai sangat. Habis awak pandai. Tok guru tu bukan bagus. Aib awak bagus. Tuan-tuan ni orang ni, dia nampak aib guru dia pula. Berartinya rosak niat dia belajar. Rosak kita ni tuan-tuan. Kalau ada orang ajar kita satu ilmu, kita muliakan dia. Dan kita bersangka baik pada dia. Sebab dia mulakan, dia adalah penyebab kita dapat ilmu. Jadi ilmu sebenar, nampak aib. Dan yang ketiga kita sebut, ilmu betul ni menjadikan kita zuhud dengan dunia. Kita mula tahu dunia ni sementara. Dunia ini cuma amanah. Dunia ini cuma ujian.
Kaya atau miskin bukanlah persoalannya. Ia ujian. Dunia ini ada tempoh. Sampai masa kita akan pergi sebagaimana orang-orang dulu pergi. Sampai masa kita akan mati sebagaimana orang dulu mati. Dunia ini kita akan bertanggungjawab akhirat kelak apa kita buat. Yang kita belanja, yang kita bercakap, semuanya kita akan bertanggungjawab akhirat kelak. Kita makin zuhud dengan dunia. Kita tahu dunia ni apa. Siapa pun yang lebih dunia ini, cuma Allah uji dia. Siapa pun yang kurang dapat dunia ini pun Allah uji dia. Untuk melahirkan orang bersyukur dan orang bersabar. Dan yang keempat kita sebut, kita belajar ni tuan-tuan sampai kita cinta akhirat. Mula kita nampak pahalanya, kurniaan Allah Ta'ala. Negeri yang kekal abadi, negeri tempat destinasi sebenar, tempat tinggal kita yang sebenar. Dunia ni tak. Makin kita beramal untuk mendapatkan akhirat yang baik. Dan akhir sekali, betulnya ilmu kita belajar. Menjadikan kita rindu bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, kita tak ada benda kita rindu melainkan Allah. Tuan-tuan, bila kampung kita rindu. Kan orang rindu kampung sekarang ni. Homesick. Lagi seminggu. Nak habis Ramadan dah rindu kampung. Teringat. Tuan-tuan, kenapa kita rindu kampung? Sebab banyak kebaikan kita ada kat situ. Banyak kenangan. Kita pun rindu. Sangguplah tempuh jam 17 jam, 20 jam, 30 jam. 3 hari pun tak apa. Sebab apa? Balik kampung. Rindu sahab. Nak balik kampung. Rindu apa? Rindu tengok pokok rambutan. Pokok semeta depan rumah tu. Pokok manggis. Rindu sahab nak balik rumah mak. Rindu nak tengok mak, nak tengok ayah. Tuan-tuan, seumpama rindu itulah rindu kita pada Allah bahkan lebih pada tu. Kita nak balik kampung akhirat untuk bertemu dengan Allah. Kita nak jumpa Allah, nak tengok Allah. Tuhan yang pengasih, penyayang. Tuan-tuan, kalau ada orang beri hadiah kat kita 2 hari sekali atau sehari 2 kali, tuan-tuan nak jumpa tak yang beri hadiah tu? Siapa beri hadiah ni? Adalah. Lagi dia kata ada lagi, kita rindu nak jumpa yang ada ni. Siapa dia ni? Pagi hantar hadiah. Nanti tengah hari hantar kuih raya pula. Petang nanti hantar pulut kuning. Nanti esok hantar emper pula. Kita siapa? Dia tulis dari hamba Allah. Nak kenal juga hamba Allah. Kita tak mungkin boleh tidur lagi tak tahu siapa. Siapa? Kita tak tahu. Kita akan tertanya-tanya dan nak jumpa. Kad raya dia bagi pula duit raya. Bukan sikit, bagi banyak. Dengan anak-anak kita sekali dia bagi. Jadi kita nak kenal siapa. Dia tetap sembunyikan diri dia. Hamba Allah, hamba Allah. Tentu kita akan korek siapa lupa cacing siapa dia. Nak tahu. Takkan tuan-tuan tak nak tahu kalau orang tahu. Terutama kalau dia bagi benda special pula. Bagi bunga. Siapa pula bagi bunga? Mek bunga ke awam bunga? Ni bagi bunga ke kita ni? Lain macam ni. Ni bagi hadiah ni dengan bungkusan yang cantik. Saya nak tahu siapa dia. Saya cari dia. Tuan-tuan, apatah lagi Allah yang beri hadiah kita setiap hari. Hadiah kehidupan. Hadiah kesihatan. Hadiah-hadiah nikmat yang banyak, yang tak terkira. Yang kita tak terbayar dan tak mampu kita nak ucap terima kasih. Kita speechless, tak boleh nak sebut apa. Ajizun anil kalam. Tak mampu lagi nak sebut alhamdulillah setiap masa kerana banyak. Banyak. Ni kalau nak kes sujud syukur tuan-tuan, tak bangun kita, banyaknya nikmat. Pas sujud. Kenapa? Berganti-ganti nikmat datang. Tuan-tuan, nikmat boleh bernafas. Berapa kita nak bayar harga pernafasan? Waktu kita melihat kawan-kawan kita dah masuk corong oksigen, payahnya nak bernafas. Kita alhamdulillah boleh bernafas. Terlebih bernafas, berdengkur pula lebih bernafas. Nafas bagus kita, insya-Allah sihat. Oksigen dapat banyak, free. Takkan kita dengan hadiah yang banyak tak nak jumpa yang beri hadiah ni? Takkan tak ada. Malaikat otak kita mereng. Jenis gila, orang bagi hadiah tak tahu siapa bagi. Kalau kita normal, kita dah beri contoh, kalau ada seorang je beri hadiah, saya akan tanya siapa dia. Saya cari dia untuk ucap terima kasih. Ini kan pula daripada awal kita hidup. Bukan sebelum itu. Nikmat. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dinamakan ikhlas pada Allah. Baik, kalau kita ikhlas kepada Allah, kata Syekh Abdul Qadir, maka kita akan terus beramal dengan ilmu ini sampailah kita dekat dengan Allah. Beramal. Sebab itu ada seorang ulama namanya Sufyan Al-Thawri. Ni bagus mak dia pesan. Mak dia pesan. Dia kata, "Wang,
Merujuk pada Sufyan Ats-Tsauri lah. Mu ni kalau belajar, biar niat beramal. Kalau tidak, wabalan alaika. Tidak jadi celaka ilmu tu atas kamu. Artinya tuan-tuan, kalau orang tu ikhlas dalam menuntut ilmu, apa ada dalam diri dia? Dia belajar nak beramal. Saya bukan belajar nak banyakkan koleksi, simpanan, minda saya. Informasi. Saya nak beramal. Tahu satu benda, saya nak amal. Kalau dia ceritakan kelebihan qiyamul lail, saya nak amal lah. Kalau sebut kelebihan sedekah, saya pun nak sedekah. Kalau sebut kelebihan baca Quran, saya nak baca Quran. Sebut apa pun kelebihan dalam hidup ni, kita akan buat. Ingat tuan-tuan, kita belajar untuk kita beramal. Bukan kita belajar untuk kita simpang ilmu ni. Bukan untuk kita biarkan ilmu ni. Sebab itu penting kita ikhlas kepada Allah. Kerana ikhlaslah yang akan menghadirkan keinginan untuk beramal dan keinginan untuk menjalankan fungsi-fungsi ilmu. Sebab itu tuan-tuan, bila ulama ajar kita niat baik. Ni fokus kita pada niat baik. Para ulama, sesama mereka berpesan dengan 3 perkara. Mereka bila jumpa sama-sama mereka akan berkongsi pesan. Antaranya ialah 3 pesan yang masyhur sesama mereka. Mereka ingatkan. Yang pertama mereka pesan, man amila li akhiratihi kafahullahu dunyahu. Siapa beramal untuk akhiratnya, maka Allah cukupkan dunianya. Beramal untuk akhirat, maka cukup dunia. Maksudnya kita bila beramal dengan Allah, untuk Allah. Sebab Allah janjikan si amalan untuk ganjaran akhirat. Maka Allah cukupkan dunia dia. Awak ni duk cerita akhirat dunia nak juga. Tuan-tuan, bila kita nak akhirat itulah dapat dunia. Apa menega cara akhirat payah nak dapat, nak untung. Tak, awak menega akhirat, awak akan dapat dunia. Kan dunia tu kecil sangat banding akhirat tu besar. Tuan-tuan, persepsi kita. Bila kita tekankan akhirat, kemuliaan, kelebihan akhirat, kita rasa macam kita terlepas dunia. Tak, dunia pun sangat dengan akhirat tu. Kita akan dapat. Sebab tu siapa pun dia beramal untuk akhirat. Kerana Allah maksudnya, maka dia akan dapat semua dunia yang orang lain dapat. Tuan-tuan, orang yang tak ikhlas tu, dan akhirat memang tak dapat lah dia. Apakah dia dapat dunia yang dia niatkan? Tak dapat juga. Yang tak ikhlas tu. Pertama kita tahu akhirat dia tak akan dapat sebab dia tak ikhlas. Apakah dunia dia dapat? Pun tak dapat. Jadi sebab itu kata ulama dan pesan mereka, siapa yang beramal untuk akhirat, Allah cukupkan dunia. Pesanan kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang menjaga hatinya, Allah menjaga fizikalnya. Allah menjaga gambaran baik zahirnya. Tuan-tuan, kita indahkan dalaman kita, Allah indahkan luaran kita. Ramai orang dia cuba indahkan luaran dia, dalamnya rosak. Akhirnya orang tetap nampak dia hodoh. Kita cuba indahkan luaran kita, pakaian berjenama, dengan perfume yang bermutu tinggi, berkualiti, yang berharga mahal, dengan jam tangannya, dengan topinya, dengan kasutnya. Semua ni kita zahirkan segala keindahan fizikal, pakaian dan kenderaan. Tapi hati kita tak jaga. Maka Allah tetap memperlihatkan kita ni sosok yang buruk. Sosok yang tak elok. Orang pun tak pandang kita. Tapi bila kita elokkan dalam, ikhlas kita elokkan tujuan kita, maka yang luar ni nampak comel, nampak cantik, orang nampak hebat, orang nampak bagus. Sebab Allah yang memusingkan hati manusia. Yang ketiga, pesan sesama mereka, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperelokkan hubungan dengan Allah, Allah perelokkan hubungan dengan manusia. Contoh, kita kan selalu nak jaga hubungan dengan orang. Jangan gaduh. Biar dia baik dengan kita. Biar dia tolong kita. Biar dia pemudah cara kita. Ramai orang suka berbaik dengan orang dengan manfaat yang diharapkan. Terbaiklah. Nak kenal dengan pegawai itu, pegawai ni. Kita pun kenal dengan pegawai SU. SU ni, SUK. Kenal mereka. Tujuan apa kita perelokkan hubungan dengan orang? Supaya mudah urusan dunia. Saya pegawai JPJ, saya kenal. Dia urusan JPJ selesai lah.
Saya ni mekanik pun saya kenal, selesai saya. Tak kena tipu saya kalau baiki kereta. Saya kenal dengan pegawai bank, senang nak tukar duit raya. Tak payah beratur. Nanti saya balik je. Berapa awak nak? Misalnya. Saya kenal dengan pegawai apa? Pegawai custom. Maka senang urusan saya ni. Saya kenal dengan pegawai immigration. Nak pergi luar negeri pun senang. Tak susah saya. Setiap kali kita kenal orang-orang yang kita tahu dalam jaringan muamalah kita, kita dapat hidup ni senang. Benar. Siapa yang baik hubungan dengan orang, Allah mudahkan urusan dunia dia. Saya kenal semua. Saya nak buat report pun senang orang ambil cara report. Sebab saya kenal ADP tu, Datuk Bandar. Saya tak report kan ni bawah ni, tak sampai. Teruk ni masalah ni sampah tak ambil nama ni. Kejap-kejap nanti saya ambil, Datuk tu ambil. Saya tolong angkat. Maksudnya kita kenal orang-orang ni, mudah urusan. Dan kita takut, tuan-tuan, kalau hubungan kita rosak. Ni adik-beradik tiba gaduh, tak sedap dah balik raya. Gaduh kat long. Gaduh dengan Kak Ngoh. Balik raya pun tak seronok. Sebab dia orang lah masak-masak. Nanti ustaz dimasak letak racun, mati saya tak balik. Sebab dah gaduh ni. Nak balik kampung dah tak seronok macam dulu. Sebab kita bergaduh dengan orang kampung. Contohlah. Atau kita pun nak balik rumah tak sedap. Gaduh dengan bini pula. Tak nak balik rumah ustaz, gaduh dengan bini. Balik mesti gaduh. Habis duduk lepak kedai makan. Ada orang dia tak nak jumpa orang tu, jumpa sebab hubungan dia mula masalah. Tuan-tuan kata ulama, kita kalau nak baiki hubungan dengan orang yang bermasalah ni, tak kira siapalah. Pertama, baiki hubungan dengan Allah. Tengok balik solat kita, barangkali lambat kot. Tengok balik zakat kita. Kita keluar zakat dia betul tak betul ni. Tengok balik sedekah kita. Tengok balik tuan-tuan amal ibadat kita yang lain. Kita bersungguh tak baiki hubungan dengan Allah. Biar rapat. Kerana bila kita tak rapat dengan Allah, Allah pun akan jadikan kita tak rapat dengan orang. Walau kita cuba rapat, dia tak boleh nak pergi. Ada je benda tak kena. Ada je silap cakap, silap buat. Ada je cepat kecil hati. Silap cakap sikit, kecil hati. Lama kecil hati, berbulan. Maka baiki balik hubungan dengan Allah. Jaga balik solat jemaah kita, jaga balik mengaji Quran kita, jaga balik doa kita, jaga balik semua benda-benda baik. Sebab tu kata Fudail bin Iyad, aku kalau ada masalah dengan isteri, masalah dengan anak, masalah dengan kenderaan, aku tahu ini mesti dosa aku dengan Allah. Kalau tuan-tuan, kita bergaduh dengan adik-beradik, memanglah kita kata sebab dia sombong saat tu kita gaduh. Tak, pertama kita lihat penyelesaian itu pada diri kita. Tuan-tuan, kesilapan kita dalam menyelesaikan sesuatu, bahawa kita minta penyelesaian itu berlaku pada orang lain dulu, bukan pada kita. Tuan-tuan bergaduh seorang, tuan-tuan minta dia minta maaf kita dulu. Baru selesai. Tidak, saya tak. Kita sentiasa melihat penyelesaian pada orang lain. Walau yang tu kita tak boleh buat apa. Tunggu je. Sebenarnya, bila berlaku sesuatu, kita patut buat penyelesaian pada diri kita dulu. Katakan, seorang ni cakap, saat saya gaduh dengan suami lama dah, 10 tahun. 10 tahun, tidur pun asing, Ustaz. Suami saya tidur bawah, saya tidur atas. Bawah rumah tu. Saya bilik. Kita orang pun tak bercakap, pakai SMS ni, WhatsApp. Tu pun tak baca, tak ada bluetick, Ustaz. Hantar je lah, maklum. Atau pesan ke anak je. Cakap anak, ni, Umi nak keluar ni. Cakap dengan bapak kau tu. Tu bapak dia pesan-pesan ke Umi, tak payah keluar. Macam tu je. Dia tak boleh direct bercakap ni. Panas. Kita harap orang lain dulu berubah, ia tak akan berlaku. Semudah tu. Tuan-tuan, kita berubah dulu. Kalau berlaku apa-apa, kita berubah dulu. Pertama, kita minta ampun. Ya Allah, ampunkan dosa ku. Tak kesilapan ku. Sehingga berlaku kejadian macam ni yang menyusahkan kita. Sebab benda ni bila berlaku, kita juga susah. Bukan dia, so kita pun susah. Kita bila berperang. Kalau kita menang pun, kita tetap sakit. Itu pepatah Melayu kita sebut, menang jadi arang, kalah jadi debu. Tetap mudarat tu dapat. Kita gaduh dengan suami, isteri, walaupun kita betul pun, mudarat tu dapat belaka dua-dua. Jadi suami kata, saya betul, Ustaz. Bini saya salah. Saya tetap pertahankan kebenaran hingga ketitisan darah terakhir. Allah lagi lah. Akhirnya kita pun tak bahagia. Bini kita pun tak bahagia, kita pun tak bahagia. Jadi penyelesaian kita, tuan-tuan, pada diri kita sendiri. Kita taubat. Kita lihat balik ego kita. Kita lihat balik kekurangan kita. Baiki. Saya jadi suami baik. Otomatik saya akan nampak isteri saya juga bertukar jadi baik. Kadang-kadang bila kita ni
ada niat nak jadi baik, orang sebelah pun dia ada niat jadi baik juga pun. Saya gaduh dengan adik-beradik. Gaduh dengan adik-beradik. Maka macam mana penyelesaian saya? Saya baiki diri saya. Saya nak jadi adik yang baik pada abang-abang, pada adik-adik saya. Waktu saya niat je nak jadi baik, sana pun niat yang sama. Akhirnya bila mana kita bertemu dengan niat yang baik, mengakui salah kita, kekurangan kita, akhirnya kita boleh baik sebenarnya. Nah, ini rahsia 3 pesan ulama. Kalau kita baiki hubungan dengan Allah, selesai hubungan kita dengan orang. Saya kata kalau kita ada masalah dengan orang, tuan-tuan sekalian, mulakan penyelesaian dengan diri kita. Anak saya tak dengar kata, Ustaz, degik kerah kepala. Kerah kepala macam mana? Baik, awak baiki diri awak dulu. Apa pula baiki diri saya? Anak saya tu. Tak, awak kena baiki diri awak. Mungkin kesalahpahaman awak daripada awal lagi. Daripada mula beranak lagi, awak dengar lagu heavy metal, rock tu, anak je rock macam tu. Dia mula mengandung lagi tu, salah awak. Awak tak perasan. Dengar lagu tak apa-apa. Siap suruh anak pula dengar, ambil earphone tak kat perut biar anak dengar juga. Bila anak kita diganah macam tu, kita kata, salah anak saya, kawang dia. Tak berangkat daripada awal lagi cara kita didik anak. Waktu kita mengandung dia, kita tak jaga lagi dia dengan cara yang baik. Kita tak baca Quran waktu mengandung, tak berdoa. Kita cuma erat perut je. Akhirnya anak kita lahir, perangannya lain. Jadi, kalau saya kata, anak saya degil kerah kepala, ayahnya nak didik budak ni, Ustaz, saya mulakan dengan saya. Saya taubat. Mungkin salah saya didik anak. Mungkin salah cara pendekatan. Mungkin salah doa saya. Saya cuma doa nak suruh anak berjaya, bukan nak suruh anak soleh. Anak saya berjaya, tapi tak soleh. Ada seorang hamba Allah yang hantar anak dia ni belajar. Sekarang anak dia ni mahir, bijak, pandai bahasa asing. Dan anak dia menjadi jurulatih pada tentera. Hebat. Tapi masalah anak dia derhaka pada ayah. Ayah dia takut lawan dia sebab anak dia badan sasa, besar. Dulu zaman-zaman kecil saya pun boleh tarik telinga dia dululah. Sekarang tak boleh, besar. Jadi ayah dia trauma dengan dia. Maka barangkali kita lihat silapnya bila muhasabah pada kita juga. Itulah anak disilap tu hadiah lah. Sebab kalau kita nak letak kesilapan tu pada dia, dia tak akan baiki apa-apa pun. Kita tengok dulu kita. Sebab saya katakan, bila kita mula baiki diri kita, orang yang kita musuhi nampak kita sedang baiki diri. Maka dia juga akan nak baiki. Sebab tu penyelesaian, solusi kita dulu. Jadi nak selesai kita macam mana? Kita dengan Allah dululah. Kita dengan Allah. Akhirnya anak-anak kita tuan-tuan tengok, jadi baik dia. Ya, siapa ayah nak tegur, dia nak belasah ayah pula. Ayah cakap lebih belasah. Tapi bila kita baiki hubungan dengan Allah, akhirnya anak ini juga tunduk. Ini yang ramai terlepas pandang tanah hati. Isteri nampak laki dia salah. Ustaz, laki saya tak semayang, bla bla. Macam mana boleh silap pilih tok laki ni? Silap pilih suami ni, Ustaz. Menyesal saya ni. Tapi dah tak lari dah. Misalnya. Tahu tak? Mungkin kesilapan itu juga bermula pada kita. Bermula pada kita. Maka kita baiki diri kita dulu. Sehingga kita berubah cara. Suami pun sama macam isteri saya. Tak semayang. Ada seorang suami dia mengadu kat saya, isteri dia tak semayang. Habis pergi haji. Pergi haji tak semayang tak? Haji pergi. Semayang tak nak. Sampai ketua tak nak semayang. Oh, payah nak didik bini ni, Ustaz. Bini tak nak semayang. Dia nak buat benda lain tapi semayang dia tak nak. Dia rasa macam beban sangat solat. Pergi haji pergi. Kita pun heran dia boleh pergi haji dan kerana dia tak semayang. Boleh, duit banyak. Maka jawapannya ialah, suami ni jangan melihat salah isteri sangat. Lihat salahnya kat mana. Salah dia kat mana. Isteri pun sama ketika mana mengadu suami dia teruk, tengok salah dia kat mana. Tuan-tuan, kalau kita menyalahkan orang, dia tak pernah selesai sesuatu bila kita salahkan orang. Tak pernah. Saya tak pernah lihat satu masalah itu selesai kerana salahkan orang lain. Sebenarnya masalah itu selesai bila kita salahkan diri kita. Dan itulah dia keberkatan ilmu kita. Kalau anak saya ini tak cerdik, Quran tak boleh hafal, misal, saya tak kata anak saya benar, saya lah salah. Mungkin saya beri makan ikut dang saya. Asal dia boleh makan, saya sumbat. Asal dia suka, saya bagi. Sebab kita kan kalau saya anak, beri makan serba-serbi.
maka kita akan beri makan anak kita. Akhirnya, dek kesan tadi anak kita hafal Quran, payah. Anak kita nak faham, payah lambat. Salah kita. Sebab itu setiap perkara, dia selesai bila melihat salah kita. Bukan salah orang. Kita belajar apa tak faham, Tok Guru salah ni. Pula. Bukan salah Tok Guru, awak lah salah. Tak, saya rasa Tok Guru nerang tak pandai, kata dia. Pandai. Kata orang macam ni tak akan dapat apa pun kebaikan bila disalahkan orang. Tapi kalau disalahkan diri, maka saya lah salah. Ustaz mengajar, saya tidur. Macam dapat ilmu. Ustaz mengajar, saya sini tak ada niat yang betul waktu saya belajar. Nak cari salah Ustaz. Mana salah Ustaz? Jadi kita pun tak dapat kebaikan. Dia perhatikan niat yang betul. Itu 3 pesan ulama. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila seorang tadi dia ikhlas dalam mengambil ilmu, dia akan dekat dengan Allah, maka dia akan dapat zahir dan batin. Dia akan dapat 2 makanan. Makanan bersama orang awam dan makanan bersama dengan kurniaan Allah secara khusus. Tuan-tuan, bila kita ikhlas kepada Allah, kita dapat 2. Hubungan dengan orang dan hubungan dengan Allah. Kalau kita ikhlas, betul ikhlas. Apa yang berlaku? Hubungan dengan orang baik, hubungan dengan Allah lagi baik. Ikhlas kita pada Allah. Itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, dia makan 2 kali. Istilah makan di sini yakni manfaat. Syekh Abdul Qadir sentiasa suka beri perumpamaan makan, suka beri perumpamaan raja. Kerana benda tu dekat dengan hidup kita. Bak makan kan dekat. Bak raja pun dekat. Syekh Abdul Qadir menyebut raja zaman dia, raja yang betul-betul ada kuasa. Bukan raja buah perlembagaan. Raja atas pada perlembagaan zaman dulu. Ni kalau sebut raja, memang raja betul. Dia bos. Maka kerana naluri manusia nak dekat dengan raja, dengan kuasa dia yang dekat dunia, maka Syekh Abdul Qadir menyamakan hubungan dengan raja. Tapi Syekh Abdul Qadir maksudkan ialah raja sebenar ini Allah. Sebab Allah menamakan dirinya raja, Malikul Muluk, raja pada sekalian raja. Sebab Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Atau dibaca juga dengan bacaan qiraat yang lain, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin maksudnya raja hari kiamat. Malik. Kalau Malik Yaum, pemilik hari kiamat. Atau juga dibaca dengan Mulki Yaumiddin, kerajaan hari akhirat. Mulk. Dalam hadis Allah Ta'ala berfirman, Ainal muluk wal jabarut, Anal Malik. Mana dia raja-raja dan pembesar-pembesar? Akulah raja sebenar, kata Allah. Anal Malik, aku raja. Maka Syekh Abdul Qadir waktu dia beri tamsilan raja, merujuk raja sebenar, yakni Allah. Ni raja tak dunia, raja palsu sebab mati. Yang berakhir, kuasanya kuasa yang berpindah. Hari ni dia pindah orang lain pula, pindah orang lain pula. Hari ni nama dia sebut, esok nama dia tak disebut. Dah tak ada dah dia. Hilang guyup. Hilang dalam doa dan hilang dalam ingatan, hilang juga dalam pandangan. Kan ini cuma raja sementara. Raja sebenar ialah Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau seorang itu ikhlas, dia akan makan dengan 2 makanan. Bersama dengan orang awam dan makanan kurnia Allah. Kesan keikhlasan itu pasti akan kelihatan sungguh. Bila seorang benar-benar ikhlas, dia akan nampak kesan dia. Sebab itu dalam hadis-hadis yang banyak, Nabi SAW mengajar kita, mengingatkan kita. Kita tuan-tuan, bila ikhlas dia menuntut ilmu, maka malaikat akan hampakan sayap kepada kita. Akan hampakan sayap. Kita bila ikhlas dia menuntut ilmu, maka datang keazaman yang membuat-buat untuk kita jadi baik. Kita bila ikhlas dia menuntut ilmu, datang kepahaman yang tajam dan amalan yang betul. Tapi bila kadang-kadang kita dengar tu betul, amal salah. Sebab apa? Niat. Niat yang benar, dia letak kita ni pada landasan dia. Akhirnya kita bila belajar, kita faham macam yang dikehendaki. Bukan faham lain pada tu. Tuan-tuan lihat, kita kan kadang-kadang bila Tok Guru berceramah, faham lain-lain seorang-seorang. Faham lain. Ada faham begini, ada faham begini. Lain. Siapa yang dapat kefahaman yang lebih tepat? Hatta Nabi SAW bila dia bercakap, sahabat-sahabat pun faham berbeza-beza. Tapi siapa kefahaman yang lebih tepat? Ya, mereka ini semua ikhlas pada Allah. Tapi siapa yang lebih tinggi ikhlas, dia akan lebih tepat panahannya. Lebih tepat firasat dia. Akhirnya bila Tok Guru dia bercakap, dia faham apa keadaan untuk maksud Tok Guru dia. Dia faham.
Dia faham yang tersurat, yang tersirat. Tapi kalau kita tak ikhlas, sukar kita memahami teguran. Sukar. Payah. Orang kalau ikhlas tuan-tuan, mata pun dia faham. Tengok mata dia faham. Kerana keikhlasan, hubungan dia. Bila seorang itu ikhlas dengan Allah, dia faham betul-betul isyarat dia. Apa yang Allah kehendaki. Isyarat. Ada satu kisah ni cerita orang ikhlas yang dapat karamah yang luar biasa. Tuan-tuan mungkin tuan-tuan pernah dengar kisah Imam Al-Mawardi, Abu Hasan Al-Mawardi. Imam Mawardi ni antara ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Pengarang kita Al-Hawi, pengarang kita Ahkam Sultaniyah. Itu kitab yang saya baca yang beliau karang. Pengarang kitab Adabud Dunya wad Din. Imam Abu Hasan Al-Mawardi. Al-Mawardi dia ada satu rahsia keikhlasan yang luar biasa. Dia tok guru besar, Qadhi Qudah, ketua hakim negara. Dan dia dapat gelaran Aqdal Qudah, hakim yang paling tepat dan berhakim. Yang pertama dapat gelaran Qadhi Qudah ialah Abu Yusuf dan mazhab Hanafi. Yang pertama dapat gelaran Aqdal Qudah ialah Imam Abu Hasan Mawardi. Apa cerita? Imam Abu Hasan Mawardi ni tuan-tuan, di kalangan kitab banyak. Yang saya sebut 3 tadi contoh. Tak je banyak. Tapi semua kitab ini tak terbit zaman dia hidup. Di lepas karangan kitab, dia akan letak pada seorang lelaki kitab tu. Simpan ni. Jangan cetak. Jangan sebar. Pegang je. Maka di karangan banyak orang dia pegang. Karangan banyak pegang. Satu pun tak pernah keluar masa dia hidup. Dan bila dekat nak mati, dipanggil orang yang paling dipercaya. Dia kata sini. Saya sebenarnya karangan kitab banyak. Tapi saya tidak menyebarkannya. Saya bimbang Allah Ta'ala tak terima dan niat saya rosak. Tapi kalau sekiranya saya mati, awak sebarkan kitab saya. Kalau saya ikhlas lah. Nanti kalau saya mati, dekat nak mati, awak pegang tangan saya. Kalau sekiranya tangan saya menggenggam tangan awak dengan kuat. Memerah dengan kuat, seperti tak nak lepas. Ketahuilah saya tidak ikhlas mengarang kitab. Maka jangan saya bawa buang dan sungai Dijlah. Kitab saya ni awak buang dalam sungai semua. Saya tak nak diterbitkan. Tapi kalau sekiranya awak letak tangan awak pada saya, dekat nak mati, saya hamparkan begitu. Tanpa memegang awak. Tanpa menggenggam erat awak. Lepas macam tu, itu tanda Allah Ta'ala terima. Maka saya bawakan kitab saya. Maka bila Imam Mawardi sakit, nak bawa kematian, anak murid dia datang, pegang tangan dia. Pegang tangan tubuh. Kita tuan-tuan bila kita ziarah orang sakit, sunat kita pegang dia. Sunat kita pegang, selagi mana pegang tu tak memudaratkan dia lah. Kalau kena COVID, tak pegang lah. Benda kita tak berjangkit. Sunat kita pegang tangan dia. Kalau orang sakit. Tak kira bini kita. Tapi jangan bini orang lah. Isteri kita ke, kawan-kawan kita. Pegang tangan dia, kemudian usap kepala dia. Ini 2 tempat yang menjadikan orang sakit ni rasa disayangi, rasa secara psikologi dia akan cepat sembuh. Artinya pergi kat dia, pegang tangan dia, pegang kepala dia. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan ini sunnah yang antara benda yang kita lakukan. Jadi anak murid Imam Mawardi bila dia jumpa Tok Guru, dia pun peganglah tangan tu macam Tok Guru dia besar pegang. Akhirnya Tok Guru dia meninggal di hadapan dia. Dan didapati tangan Tok Guru dia lepas macam tu. Tak pegang dia. Maka dia tahu bahawa ini adalah tanda keikhlasan. Maka mula buku ini disebarkan mendapat tempat yang luas pada masyarakat sampai hari ini. Siapa pun kalau belajar politik Islam, buku Al-Ahkam Sultaniyah ini buku utama. Kalau saya belajar tentang politik Islam, ini buku yang kami kena hadam. Ahkam Sultaniyah, kitab Riyaf, Imam Haramain. Ini sistem politik Islam. Nak faham betul-betul. Ataupun kitab Adabud Dunya wad Din. Kalau kita mengaji fiqh, kita akan baca Al-Hawi oleh Imam Mawardi. Dia berpuluh jilid. Saya taklah baca semua. Tengok bab. Sebab biasa kitab-kitab ni buat untuk kajian. Kita tak baca kulit ke kulit. Ada kitab fiqh yang saya baca kulit ke kulit. Sampai kulit pun hilang lah sekarang. Tapi ada yang kitab-kitab besar yang
terlalu banyak jilid, ini biasa kita buat rujukan. Jadi, kalau ada isu baru kita kembali. Ada kitab-kitab setakat 4 jilid, 5 jilid, insya-Allah boleh baca. Kalau sampai 20-30 jilid, ini biasa kita akan ambil bila perlu dalam rujukan kita. Jadi, ini Imam Mawardi dan rahsia keikhlasan dia yang luar biasa. Ini cerita orang ikhlas ni dia dapat makan 2 hidangan. Dunia dan akhirat. Di sisi manusia, di sisi Allah SWT. Baik, habis tentang ikhlas. Syekh Abdul Qadir cakap yang kedua pula tentang karamah. Sebelum cakap karamah, dia kata apa? Siapa yang kenal diri aku dulu, lalu dia menjauhkan diri daripadaku, maka aku akan kata dia berdosa. Tentang kita, bila seorang dia menjauhkan diri dari ulama', kita tahu dia dah mula buat dosa. Oh, pandai-pandai. Itu alamat. Dia mula buat dosa. Sebab tu dia tidak mau mendekati ulama'. Takut akan dibongkarkan kesalahan dia. Dia lari daripada tok guru dia. Perasan tu ada benda salah tu nak buat tu. Sebab kalau sekiranya dia orang-orang yang sentiasa ingin jaga dirinya dari dosa, dia akan mendampingi ulama'. Supaya salah dia, kesilapan dia boleh dia tegur. Kata Syekh Abdul Qadir, dululah aku cerita. Kalau aku tengok orang-orang yang dulu belajar dengan aku, kemudian menjauhkan diri, aku tahu dia berdosa. Dosa banyak sebab lah. Pertama, kerana cuai dalam bentuk ilmu, dosa lah. Yang kedua, berdosa kerana tidak mendengar nasihat aku. Yang ketiga, berdosa kerana dia tak ada orang yang sudah boleh kita katakan muhasabah dia. Kita penting ada ulama'-ulama' sekitar kita sebab muhasabah kita tolong beritahu. Yang diberitahu tu gender knowledge, pengetahuan umum. Ini yang kita bergaul setiap hari ni yang penting. Kita tengok salah kat mana. Ni cara awak salah ni. Ni tak betul ni. Dia kata Syekh Abdul Qadir dululah. Kalau orang tu dia lari daripada aku kata dia berdosa ni. Dosa. Cuai ni dalam bentuk ilmu. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tahu. Bila dia tak menuntut ilmu dengan kita tahu dia takkan lagi menuntut ilmu. Takkan. Sebab kita dah tahu dah ada sudut taste dia kat mana. Tetapi kita ni kalau kita katakan orang bila dia rasa benda sedap, dia tak mungkin makan benda tak sedap. Tak mungkin. Mungkin dia tak makan terus mungkin. Artinya bila seorang dah biasa dapat ulama, ngaji, belajar, dia dapat kemuliaan, tiba-tiba ditinggalkannya, maka dia mesti akan membebaskan dirinya daripada ikatan daripada yang lain. Sebab dia dengan guru pertama dah terikat kuat. Terikat. Waktu dia bebas, dia sebebasnya seperti orang tak terikat. Macam kita tengok anak-anak kita lah. Kata anak-anak kita, nak tahu dia anak taat, dia terikat dengan kita. Dia sentiasa balik kampung. Saya duduk kat kita sebab apa? Nanti kalau salah apa-apa, mak tegur. Tapi bila kita tengok dia tak nak balik, tak nak jumpa mak ayah, kita tahu dia ni nak bebaskan diri daripada kesalahan dan teguran. Ni anak tak boleh tegur ni, banyak salah lah ni. Sebab itu tak nak tunjuk muka. Kalau anak ni betul-betul taat, dia akan rapat dengan mak ayah dia. Supaya apa pun mak ayah dia tegur. Mak dia betul, kau ni anakku kenapa biar tak semayang? Mak dia. Kau ni aku tengok bini kau pun tak pakai tudung kenapa? Mak tegur ni. Tapi bila rasa serabut dah dengan teguran, dia pun tak nak jumpa mak dia. Tak nak jumpa ayah dia. Saat ni kau jumpa mak ayah tegur semua benda. Kita ni semua salah. Lihat, dia sebenarnya nak membiarkan dirinya berdosa. Sebab kita tuan-tuan bertuah, kalau dalam hidup ni ada orang boleh tegur kita. Bertuah kita ni sebenarnya. Namanya mak, namanya ayah, namanya tok guru boleh tegur kita. Sebab saya selalu sebut kita dengan umur macam ni. Siapa nak tegur kita ni? Yang tegur kita yang benar-benar sayang pada kita. Dengan umur kita masuk 60, 70. Ini kita akan berdasarkan pada ilmu lama je kita beramal. Sekali datang orang yang baik, soleh, tegur kita. Lalu membetulkan kesilapan kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lepas tengok aku ada karamah, cepat datang bai'ah dengan aku. Kadang-kadang tok guru ni bila nampak tak ada istimewa, larilah. Bila nampak balik istimewa, kejar balik, cari balik. Kata Syekh Abdul Qadir, bila mereka mendapati Allah berikan kebaikan padaku, datang dia. Tapi kali ini kalau datang dia kena bai'ah dengan aku. Bai'ahnya apa? Apa yang dia nampak, dia tak boleh cerita kau. Sebagai satu amanah. Tuan-tuan kita kalau nampak benda ajaib, tak boleh cerita kau orang, terseksa. Tuan-tuan kalau nampak benda-benda yang happening lah. Benda-benda yang kita sebut.
bagus. Tiba kita tak boleh cerita ke orang. Tuan-tuan rasa apa agak-agak? Kita belajar dengan seorang tu guru. Kita nampaklah benda-benda pelik guru ni yang baik. Bukan yang tak baik, ni yang baik. Kita pun nak cerita ke orang, bagus tu guru tu dia sekian-sekian. Tiba-tiba tu dia kata, boleh. Awak jangan cerita ke orang apa awak nampak. Kerana tuan-tuan, kemuliaan yang Allah beri kepada kita bukan untuk kita canang pada orang. Tapi untuk jadi rahsia antara kita dengan Allah. Allah akan uji kita dengan rahsianya untuk melihat kita apakah kita yang memegang amanah. Bila mana kita membongkarkannya, berarti kita tidak amanah dengan rahsia Allah. Lalu Allah pun ambil balik segala kemuliaan. Syekh Abdul Qadir kata, ada orang miskin seorang. Maksud miskin ni bukan tak ada duit. Miskin ni orang yang malang. Dia punya beramal, ikhlas pada Allah. Tiba-tiba Allah beri dia kemuliaan. Tapi dia ni cenderung nak cerita ke orang. Allah ambil balik. Dia tak dapat. Dengan nikmat yang kita ada, jangan senang cerita ke orang. Jangan senang. Kerana nikmat ini, wa iman nikmat itu datang daripada kemuliaan hubungan kita dengan Allah. Atau nikmat ini datang daripada sebab-sebab kemanusiaan ni. Allah beri pada kita. Sebab setiap benda kita bila merancang, kita dah cerita ke orang, maka orang dengki kat kita. Kita kalau merancang suatu benda baik, senyap je. Tahu-tahu siap. Kita tuan-tuan bila nak buat benda-benda besar dalam hidup, sembunyikannya, kerana dengan menyembunyikannya akan jadi berjaya. Kalau nak buat proyek besar, cerita dah besar ke orang, tak jadi biasanya. Baru ada tanah kosong, kita nak buat proyek mega besar, tak jadi. Kosong macam tu, tanah tu kosong tu. Biar dia buat je. Slow-slow. Akhirnya orang nampak. Kita nak putus, saya start hari ni nak belajar sungguh-sungguh ni. Tak payah beritahu lah. Belajar je semua. Ustaz, saya ni jumpa Ustaz. Ustaz, hari ni saya nak belajar sungguh tahu. Tak nak ponteng kuliah. Istiqamah. Kita tengok klik-klik. Tak lama budak ni. Dia semangat cerita kita. Abang, 2 hari je istiqamah. Lepas tu, balik kampung Ustaz nak raya dah. Balik dah. Baru start. Awak kan betul istiqamah. Tahun ni jangan balik raya. Baru betul istiqamah. Ni, Ustaz, semangat saya belajar ni. 2 hari. Tapi sehari minta cuti awal sikit lah Ustaz. Kita pun nampak, tak layan. Jadi, kita kalau betul nak istiqamah, tak payah kita tok guru kita lah. Dia seorang-seorang kita. Tak boleh saya nak belajar. Jadi kalau cuti awal, taklah tok guru nampak kita ni pelik sangat. Senyap je. Kita istiqamah nak belajar dalam hati kita. Saya nak jadi orang baik dalam hati. Tak payah beritahu suami, bang, mula hari ni abang akan nampak saya jadi isteri misali. Tak payah cerita ke suami. Suami perhati misali kat mana perempuan aku ni. Bini aku ni. Baru 2 hari misali, suruh masak sahur, dah marah dah. Saya je masak sahur. Kata nak jadi misali. Benda yang saya katakan, kebaikan kita nak buat, sebaiknya jangan cerita. Dan kalau kebaikan kita dapat, pun jangan cerita ke orang. Rahsiakan. Sampai bila? Sampailah Allah izinkan. Sampailah datang takdir Allah yang mengizinkan kita untuk menzahirkannya. Kata Allah tahu lemah kita. Kita tak mampu sembunyi sampai bila-bila. Sampai masa kita kena cakap. Kita ambil satu contoh. Ini cerita sembunyi, menyembunyi niat. Adalah seorang tu, misal kata, dia mati suami. Bila dia mati suami, dia beredar 4 bulan 10 hari. Kita ni berkenang kat dia. Contohlah berkenang. Kita tak boleh beritahu kita berkenang kat dia. Allah haramkan. Ini waktu iddah. Tak boleh. Tak boleh tahu, jah saya berkenang jatuh hati ke Ajah. Dah lama dah, alhamdulillah dah mati suami Ajah. Jadi adalah harapan. Tak boleh, haram. Cakap macam tu haram, tak dibenarkan. Kalau kita misal kata ada taruh hati. Contoh ni contoh. Dan Allah sebut dalam Al-Quran. Allah tahu apa yang kita sembunyikan dalam perasaan kita pada seseorang. Contoh. Bila suami mati, sebagai contoh ni. Kalau rujuk pada siapa ni, sebagai contoh. Bila mati, lelaki ni nak perempuan ni. Tapi dalam tempoh 4 bulan, dia tak boleh zahirkan apa pun maksud perkataan yang menunjukkan dia nak pada perempuan ni. Nak minang ke nak kahwin, senyap. Kena senyap. Dia kena tahan. Tapi Allah tahu dia punya perasaan. Allah izinkan dia untuk ta'rid. Apa itu ta'rid? Kiasan. Dia boleh jumpa perempuan ni, sambil hantar kopok ekor, misalnya. Sambil hantar kuih, untunglah kalau siapa dapat kuah ni. Contoh. Untunglah siapa. Dia sebut untung je, tapi tak sebut dia.
Dia tak kata, untunglah saya kalau saya dapat. Itu maknanya dia dah sebut pinangan secara soreh. Dia cuma sebut umum. Untunglah siapa jadi suami puan. Untunglah ini, dia cakap umum. Tanpa dia menyebut tentang dirinya. Dia haramkan, Allah perintahkan. Kalau orang tu dia cakap, dia berdosa. Dosa. Ini kita katakan Allah yang maha pemurah. Dia tahu dalam kita berahsia tadi, kita tak mampu simpan rahsia lama. Tetapi bila Allah zahirkan kemuliaan pada kita, nak cerita ke orang ni, sabar, jangan cerita lagi. Saya semalam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Sebagai contoh. Maka, nak cerita ni, jangan cerita, diam je. Tapi saya mimpi. Jangan, tunggu dulu. Tunggu malam berikutnya. Tahanlah dulu sehingga sampai satu waktu yang membolehkan kita cerita. Mungkin sekarang kalau kita cerita, kita ada habuan nafsu. Nak tunjuk kita lebih pada orang. Habuan nafsu. Mungkin satu hari nanti tiada lagi habuan nafsu kita. Tapi tujuannya untuk memberi semangat pada orang lain. Kemuliaan. Tetapi ini, Syekh Abdul Qadir kata, seorang bila dia ada rahsia, jangan dia sebolkan, sembunyikan. Jangan sampai Allah ambil balik rahsia dia. Jadi kemuliaan dia. Maka simpan benda ni. Sehingga sampai satu datang qada dan qada Allah Ta'ala yang membolehkan kita untuk mengeluarkannya. Menceritakannya. Sebab tu di antara guru-guru kami, mereka tak cerita terus, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW atau sekian. Sehingga sampai masa kita betul rapat, baru mereka cerita. Pun mereka tak cerita panjang, pendek. Supaya kita tanya dia balik. Mereka tak ada nak cerita saya detail. Ringkas je, dah. Mereka biarkan macam tu. Sebab tujuan mereka bukan habuan nafsu. Tapi nak untuk tunjuk bahawa supaya murid ini supaya bersungguh-sungguh belajar. Sebab kamu memilih guru yang betul. Guru yang sudah ada hubungan dengan Allah secara jelas. Kerana bila seorang tu soleh, maka Allah hadirkan mimpi-mimpi yang baik. Tapi bukan maksud mimpi ni nak cerita ke orang ikut dah dia. Itu rahsia Allah. Apatah lagi kalau karamahnya. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Kesan keikhlasan kita pada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.